Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kelas pendidikan Islam tahun 4. InsyaAllah pada minggu ini Ustazah akan sambung lagi dengan tajuk yang baru, iaitu puasa Ramadan. Jadi anak-anak boleh buka buku teks muka surat yang ke-129. Apakah itu puasa? Siapa tahu? Okey, puasa bermakna menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, mari kita lihat dalil berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Okey, kemudian mari kita lihat rukun berpuasa. Yang pertama ialah niat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan yang kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Seterusnya ialah hukum puasa. Hukum berpuasa ialah wajib bagi semua orang Islam yang mampu berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, seterusnya ialah syarat wajib puasa. Terdapat 4 syarat wajib puasa kesemuanya. Yang pertama ialah Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Maksudnya di sini orang Islam, semua orang Islam wajib berpuasa. Yang kedua ialah baligh, iaitu kanak-kanak tidak diwajibkan untuk berpuasa, kerana hanya orang yang baligh saja, yang telah dewasa saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Ketiga pula ialah berakal. Orang gila tidak wajib puasa. Jadi jangan kamu suruh orang yang gila tu untuk berpuasa, kerana mereka tak wajib berpuasa. Yang keempat ialah mampu, tidak uzur dan tidak sakit. Maksudnya mereka sihat, larat untuk melakukannya. Bukan kita penat tengah hari tak larat. Tak. Maksudnya kita boleh menghabiskan, kita sihat walafiat, tak sakit, tak demam, tak apa-apa macam tu. Seterusnya ialah syarat sah puasa. Terdapat 4 juga syarat sah puasa. Yang pertama ialah Islam. Orang bukan Islam tidak sah berpuasa. Boleh mereka puasa tapi tidak sah. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah, terutamanya orang perempuan. Orang perempuan memang setiap bulan akan mengalami darah haid. Nifas dan wiladah itu bila setelah wiladah ialah darah yang keluar selepas seorang wanita melahirkan anak. Nifas ialah sambungan daripada darah nifas itu tadi. Yang ketiga ialah berakal. Tidak sah berpuasa bagi orang gila, pengsan dan juga mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Orang yang belum dapat membezakan itu adalah perkara baik ataupun perkara buruk. Macam mana nak tahu dia dah mumayyiz ke belum? Contoh, kita letak 2 perkara. Contohnya satu, kita letak coklat. Yang kedua, kita letak tahi. Contoh, kalau orang yang tak mumayyiz, dia akan pilih je sesuka hati dia. Tahi pun dia boleh ambil, coklat pun boleh dia ambil. Tapi kalau orang yang mumayyiz, dia boleh beza, ni tahi ni benda kotor, jangan ambil. Coklat tu adalah benda makanan yang suci, boleh ambil. Itu adalah beza mumayyiz. Keempat pula ialah bertetapan dengan waktunya. Tidak berpuasa pada hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya pada hari raya Aidil Adha, hari raya Aidilfitri dan juga hari Tasyrik, serta hari-hari yang telah diharamkan berpuasa. Okey, antara perkara-perkara sunat yang perlu kita dilakukan sepanjang puasa, yang pertama, kita kenalah bersahur. Kita kena makan sebelum tibanya waktu kita untuk berpuasa. Yang kedua, kita dikehendaki melewatkan sahur. Contoh, subuh masuk pada pukul 5.30, jadi kita kena sahur pada pukul 5. Macam tu. Jangan awal sangat pukul 12 dah sahur, salah. Boleh, tapi lebih banyak pahala kalau kita melewatkan puasa. Yang seterusnya ialah memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus, iaitu mengaji Al-Quran, bersedekah dan juga beriktikaf di masjid.
Seterusnya ialah kena menyegerakan waktu berbuka. Waktu berbuka 7.30. 7.30 kita berbuka. Jangan kita lewat-lewatkan. Contohnya pukul 8 lah, 8.30 lah. Salah. Kita sebaik-baiknya dapat banyak pahala lagi andai kata kita menyegerakan waktu berbuka. Yang seterusnya berdoa sebelum kita berbuka puasa. Dimulaikan berbuka tu dengan memakan tamar iaitu kurma. Juga kita digalakkan bersedekah, memberi makanan kepada orang lain yang berbuka puasa. Contohnya kita bagi belanja kawan-kawan makan, ataupun kita hantar makanan ke mana-mana masjid yang melakukan untuk majlis berbuka puasa. Sangat-sangat digalakkan. Apa pula perkara yang membatalkan puasa? Jom kita lihat sama-sama. Yang pertama, pingsan dan mabuk sepanjang hari, gila walaupun sekejap. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Sengaja masukkan sesuatu ke dalam mulut untuk muntah. Yang ketiga, keluar darah haid, nifas dan wiladah bagi perempuan. Keempat, murtad iaitu keluar daripada Islam. Yang kelima, berjimat pada siang hari iaitu melakukan hubungan suami isteri pada waktu bulan puasa di siang hari. Yang keenam, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka sama ada makan, minum dan sebagainya. Contoh korek telinga, buat apa? Memasukkan ke dalam rongga-rongga itu sendiri lah. Pusat korek, pusat ke apa benda dan sebagainya. Yang ketujuh, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Sengaja je mengeluarkan air mani. Macam tu. Seterusnya, kita lihat kepentingan berpuasa pada bulan Ramadan. Dari segi rohani, yang pertama, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita berpuasa, selalunya kita akan lebih berzikir, kita perbanyakkan mengaji, kita perbanyakkan amalan-amalan sunat, bersedekah dan sebagainya. Itu adalah salah satu daripada perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat tarawih, kita solat duha, kita solat sunat-sunat yang lain. Yang kedua ialah melatih diri agar bersifat dengan sifat amanah. Seterusnya, ikhlas dan juga sabar. Contohnya, bila kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita kena amanah. Bila kita bersedekah, kita latih diri kita supaya ikhlas. Bila kita berpuasa, kita penat, kita tahan, kita punya kesabaran. Itulah dikatakan antara kepentingannya ialah melatih diri bersifat amanah, ikhlas dan juga sabar. Okey, seterusnya dari segi jasmani pula iaitu tubuh badan, apa yang berlaku? Kita dapat menghindari penyakit yang berpunca daripada perut. Bila kita puasa, automatik tak ada apa-apa makanan masuk dalam anggota perut kita. Maksudnya bila kita makan, contohnya akan masuk sampai ke dalam perut, dan perut akan bekerja keras untuk menghadam makanan kita. Bila kita berpuasa, maksudnya tak adalah penyakit yang boleh menyebabkan yang berpunca daripada perut. Yang kedua ialah merehatkan organ dalaman tubuh badan kita. Bila kita puasa, kita tak makan, kita tak minum dan kita tak melakukan apa aktiviti, seterusnya organ dalaman kita dapat berehat. Tak perlu bekerja keras untuk menghadamkan makanan. Seterusnya, kepentingan berpuasa Ramadan dari segi masyarakat. Apa yang pertama? Mengikis sifat kedekut dan juga sombong. Bila kita selalu bersedekah, kita hilanglah rasa kedekut tu. Kita pun dah tak sombong sebabnya kita ikhlas bila bersedekah. Yang kedua, dapat mendidik masyarakat agar tidak boros dan tidak membazir. Jadi kita gunakan dengan cara yang berhemah. Masyarakat tak lagi ambil benda yang melampau-lampau kemudian membazir begitu saja. Kita dapat menghindar benda itu semua. Seterusnya, ketiga ialah menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Bila kita selalu bersedekah, akan menyemai rasa kasih sayang. Belanja kawan buka puasa pun akan melahirkan rasa kasih sayang sesama manusia. Okey, itu saja antara kepentingan berpuasa pada bulan Ramadan. Rasanya setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.